Beirut, Perdana Menteri Lubnan, Hassan Diab meletak jawatan semalam berikutan insiden letupan besar yang menghancurkan ibu kota Beirut dan protes anti pemerintah masih berterusan susulan krisis ekonomi dan tragedi yang mengorbankan dan mencederakan rakyat negara itu. Berikut gambaran semula perkembangan penting sejak tunjuk perasaan besar-besaran yang meletus pada Oktober tahun 2019. Tanggal 17 Oktober, tunjuk perasaan tercetus, didorong pengumuman pemerintah mengenai rancangan pelaksanaan cukai untuk aplikasi pesanan, termasuk WhatsApp. Ketika ekonomi berdepan krisis, ramai melihat cukai itu membebankan, memaksa ribuan membanjiri jalan-jalan di Beirut dan bandar lain. Ada yang melaungkan rakyat menuntut kejatuhan rejim. Pemerintah saat Hariri membatalkan cukai, tetapi pergolakan berubah menjadi pemberontakan membabitkan ratusan ribu orang di seluruh negara, merentasi garisan pengikut, bagi menentang ketidakcekapan serta rasuah golongan pemerintah. 29 Oktober, pemerintah Hariri mengundurkan diri, mendorong sambutan besar-besaran di jalanan. 19 Desember, Presiden, Michel Aoun menamakan ahli akademik terkenal, Hassan Diab, yang disokong oleh gerakan Syiah Hizbullah, sebagai Perdana Menteri. Penunjuk perasaan berkumpul semula untuk mengutuk pelantikan itu dan ia menjadi ganas pada Januari lalu selepas pertempuran antara penunjuk perasaan dan pasukan keselamatan, mengakibatkan ratusan cedera. 11 Desember, di satu persidangan di Paris, Prancis, Amerika Syarikat dan negara-negara lain menolak permohonan bantuan segera dari Lebanon, sebaliknya menawarkan syarat bantuan bergantung kepada pembentukan pemerintah baru berorientasi reformasi. Krisis ekonomi bertambah buruk dengan pemberhentian pekerja secara besar-besaran, sekatan perbankan yang drastik serta penyusutan berterusan nilai pound Lubnan. Tanggal 21 Januari. Kerajaan Diab diperkenalkan, terdiri dari satu kamp politik, Hizbullah pro-Iran dan sekutunya, yang mempunyai majoriti parlemen. Penunjuk perasaan bertindak balas dengan membakar tayar dan menyekat beberapa jalan di kebanyakan bandar Sunni di seluruh negara. Tanggal 11 Februari, parlemen mengundi bagi membentuk keyakinan dalam barisan baru kerajaan. Ratusan penunjuk perasaan coba menghalang sesi itu. Kekecohan menyebabkan lebih 370 cedera. 7 Mei, Lubnan, yang dibebani hutang hampir 170% daripada keluaran dalam negara kasarnya, mengatakan ia akan gagal membayar Eurobond bernilai 1,2 bilion. Pada akhir bulan, pihaknya mengatakan akan menghentikan pembayaran untuk semua Eurobond dalam dolar. Tanggal 30 April, selepas 3 malam pertempuran ganas di kota kedua Tripoli, Diab mengatakan Lubnan akan meminta pertolongan dari IMF. Perbincangan bermula pada tanggal 13 Mei. Tanggal 11 Juni, tunjuk perasaan baharu meletus selepas pound Lebanon mencapai tahap terendah di pasaran. Kejatuhan mata uang berlaku seiring penutupan kedai dan pemberhentian pekerja secara besar-besaran ekoran langka untuk mengawal COVID-19. Tanggal 29 Juni. Ketua Pengarah Kementerian Keuangan yang terbabit dalam rundingan dengan Tabung Keuangan Antarabangsa (IMF) meletak jawatan, dengan alasan tidak setuju mengenai pengurusan krisis. Pada Julai, IMF memberi amaran mengenai kos yang perlu dibayar jika mengadakan pembaharuan. 3 Agustus, pemerintah menyelesaikan isu peletakan jawatan Menteri Luar, Nassif Hiti. 4 Agustus, letupan besar di pelabuhan Beirut menghancurkan seluruh kawasan kejiranan di bandar, membunuh sekurang-kurangnya 160 orang, mencederakan 6.000 dan menyebabkan ratusan ribu kehilangan tempat tinggal. Kerajaan Lubnan mendakwa letupan berpunca daripada 2.750 tan amonia nitrat yang disimpan di gudang selama 6 tahun. Letupan itu membangkitkan seruan untuk mengusir golongan elit politik, yang dituduh melakukan kecuaian besar sehingga menyebabkan kejadian letupan itu. Protes baharu muncul di bawah slogan, gantung mereka di tali gantung. Ribuan penunjuk perasaan yang marah mula memenuhi pusat bandar Beirut pada Sabtu, bertempur dengan pasukan keselamatan yang turut melempar gas pemedih mata dan melepaskan peluru getah ke arah mereka. Sekumpulan penunjuk perasaan dipimpin pesara pegawai tentara mengambil alih Kementerian Luar untuk menjadikannya sebagai markas revolusi. Protes dan pertembungan antara penunjuk perasaan dan pasukan keselamatan berterusan sehingga sekarang dan sebilangan menteri dan ahli parlemen turut meletak jawatan. 10 Agustus, Diab mengumumkan peletakan jawatannya selepas lebih 7 bulan berkuasa.